أنت الشفيع يا إلهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, bapa, ibu sekalian di mana juga berada? Terima kasih kerana mengikuti kuliah bersama dengan Pak Haji, belajar tentang ilmu-ilmu herba pengobatan yang sudah langka. Dalam bahasa Indonesia panggil langka. Langka tu maksudnya yang sudah rare, jarang-jarang diketahui. Alhamdulillah, syukur pada pagi ni. Sebelum itu dah minum kopi radik, mai secawan. Wah, bagi yang berpuasa, teruskan berpuasa, kerana bulan ini adalah bulan kemuliaan Sya'ban, iaitu pada nisfu Sya'bannya, bulan Rejab dengan Isra' Mi'rajnya, dan Ramadan dengan malam Lailatul Qadarnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hati yang ingin beribadat dalam bulan-bulan mulia ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita memperelokkan ibadah kita kepada Allah dan memperbanyakkan zikir kita kepada Allah, insya-Allah. Baik, belajar ilmu herba ni juga zikir kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah di dalam tumbuh-tumbuhan. Kita lihat alam yang ada di luas itu, yang luas terbentang itu, sebagai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan COVID-19 ayat kauniyah, peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan. Abu Lais As-Samarqandi menulis Tanbihun Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Masya Allah. Baik, jadi oleh sebab itu maka kita belajar lagi tentang ilmu herba pada hari ini, iaitu penawar di kaki Gunung Jerai. Pak Haji tinggal ni di Gunung Jerai lah, di kaki Gunung Jerai. Nama tempatnya Yan, dekat dengan sebuah perkampungan yang terkenal, perkampungan Aceh. Jadi di sini, ya, di kaki Gunung Jerai ini terdapat ada satu herba yang sangat-sangat baik untuk kita perkatakan pada hari ini. Sebelum itu Pak Haji sampaikan bahawa di sini pernah menetap seorang syekh daripada Yaman yang bernama Syekh Abdullah Al-Khumairi Al-Yamani. Ya, ini penting sekali sejarah. Dan di sini dulu ada kerajaan Kesultanan Kedah Tua yang mana menganut pada ketika itu ialah agama Hindu. Dengan kedatangan Syekh Abdullah Al-Khumairi Al-Yamani daripada Yaman ini, maka alhamdulillah pada ketika itu sultan yang beragama Hindu telah kembali kepada agama Islam dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Apabila sultan telah meluk agama Islam, yang lain pun juga turut menjadi Islam. Alhamdulillah, rakyat itu adalah agama daripada sultannya. Masya Allah. Baik, kita lihat pada hari ini apa yang Pak Haji nak cerita pada hari ini. Ada di depan Pak Haji ini daun salam. Barangkali ada yang tak pernah kenal daun salam, ya. Tengok sikit daunnya itu unik sedikit, seperti ada tumpukan lebihnya. Kalau kita tengoknya, kalau di hujung ni ada satu tajam-tajam, kita lihatnya menirus tajam. Itu namanya daun salam. Ajaib, banyak kelebihannya. Tapi hari ni Pak Haji bukan nak cerita pasal daun salam, ya, nanti dulu. Ya, daun salam kah, daun samak kah? Ya, ada orang kata daun samak, ada kata daun salam. Nanti kita bincang kemudian. Tapi tujuannya pada hari ini Pak Haji nak cerita tentang penawar di kaki Gunung Jerai ialah pokok ini, iaitu pokok halban. Kalau di sini dipanggil halban. Ya, ada juga di tempat di Indonesia dia panggil laban. Ya, laban. Tapi namun begitu di Thailand pokok ni dipanggil tinok. Di Thailand. Jadi kalau di Filipin molif, ya, molif dipanggil. Pokok ini pun ini banyak sekali di belukar-belukar, di kaki-kaki gunung, ya. Sebagainya, cuba kita tengok. Dan batangnya ini keras. Ini rantingnya, ya, pokoknya besar. Besar, boleh dibuat tiang rumah. Kalau di tempat Pak Haji itu di Perlis dipanggil guar halban. Kerana banyak pohon inilah. Pohon ini kita panggil halban kalau di Malaysia.
ya. Ada setengah orang panggil halaban. Ya, apapun nama saintifiknya ialah Vitic pinnata ataupun Vitic pubescens. Kalau sebut Vitic pubescens mesti ingat ya, salah satu daripada 7 herba yang dimasuk dalam kopi radik. Salah satu daripada herba yang dimasukkan di dalam kopi radik. Masya Allah. Nanti kita cerita tentang kelebihan pokok Vitic pubescens ini dan kita cerita dia bagaimana kelebihannya bila dia berada dalam minuman kopi radik. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Yang keduanya Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa daunnya ini ya, kalau kita tengok dia panggil follow leaf ya. Follow leaf ini nanti Pak Haji tunjuk ya. Follow leaf ni macam bagaimana ya, ni macam ni. Tengok ada 3. 1, 2, 3. Boleh jadi 5. Boleh jadi 3. Ini adalah halban. Cara kita nak lihat. Di hujungnya dia memang tajam, meruncing agak tajam. Di sini sangat penting. Ya, kita belajar dalam ilmu pengecaman. Di sini dia panggil acuminate. Acuminate. Di hujung ni tajam itu sebagainya. Jadi kalau kita belajar pengecamannya, kita potong di hujungnya, maka kita kena tengok acuminate. Ni bentuknya ni. Bentuk. Ini sama kita belajar ini. Cap jari kita berbeza-beza antara orang tu dengan orang ni ya. Jadi pohon pun juga beza. Bezanya di mana? Di sini salah satunya. Ya Allah, beza sekali. Okey, baik, cubalah Pak Haji tunjukkan, kita buat perbezaan sedikit dengan daun salam ya. Cuba tengok ya. Cuba tengok. Allah Maha Suci Allah. Cuba tengok. Beza sekali bentuknya. Yang ni ada begini, jauh panjang sikit. Yang ni meruncing begitu. Allah. Mari kita tambah sikit dengan daun papaya. Daun betik ni lagi beza. Allahu Akbar. Cuba kita lihat. 3 bentuk yang berbeza. Allahu Akbar. Ini sudah cukup untuk kita sujud kepada Allah, melambangkan kebesaran Allah, Maha Suci Allah, dan sempurnalah Allah menciptakan. Cuba tengok di sini. Di sini saja sudah tak dapat ya. Kita lukis-lukis saja Allah. Ini namanya karika papaya betik. Ini Pak disebutkan di sini. Dan segitiga, bukan segitiga ya, ada 3 helai, 1, 2, 3, dan ada yang 5. Dan apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa dia mempunyai batang yang keras. Batangnya agak putih kekelabu sikit ya, putih nak kekelabu sikit. Tapi kalau yang besar tu dia agak sikit macam menggelupas. Kita tengok. Kayunya keras. Orang panggil juga kayunya kayu tahan api. Sebab apa? Dia tak dimakan oleh api. Lambatlah. Kalau hanya sebatangnya saja tu boleh masak nasi kalau dia sudah menyala. Juga dijadikan kayu arang. Dahulunya orang buat arang sebagainya. Halban ini kalau di tempat Pak Haji orang buat rumah, tiang rumah, ataupun dijadikan kayu untuk batang cangkul, ataupun masa kita kecil buat gasing. Itu di antaranya. Ada juga orang buat kompang menggunakan ini kayu, menunjukkan keras. Ya, ada orang buat terompa, kasut, ada juga orang buat dengan berbagai-bagai lagi furniture-furniture yang lain. Pokok halban, satu pokok yang sangat menarik yang terdapat di kaki Gunung Jerai, yang pada hari ini kita bicara ya tentang apakah obatnya ya penawar di kaki Gunung Jerai. Nah, kita lihatkan pula pokok betik ni. Salah satu lagi yang ada di rumah kita, Pak Haji nak sebutkan, betik ini ada lagi yang berwarna biru di sini. Di tangkai ni warna biru. Ini tidak biru lah ya. Kalau ada warna biru di sini. Yang biru di sini ni berartinya guna untuk orang yang ada tekanan darah tinggi yang vertigo. Vertigo tu busi pejam mata, kalau buka musim seperti bangunan berpusing. Puas nak hilang itu. Kadang-kadang sampai 1 bulan tak mau hilang juga. Cari daun yang tangkainya yang berwarna ungu. Allahu Akbar. Adakah tangkai betik ni ungu? Ada. Kenapa Allah bagikan jadi warna ungu sedangkan betik selalunya berwarna tangkainya hijau? Ini marker untuk kita lihat.
untuk kita kenal, untuk kita merenung sebuah renungan. Jadi kita ambilkan daun yang besar, ini contoh daun kecil saja, dibagi tiga macam ni, macam Pak tunjuk ya, bagi tiga daun besar. Satu bahagian rebus dengan 2 gelas air sampai jadi 1 gelas minum pada waktu pagi. Waktu petang ya satu bahagian lagi, sepertiga lagi. Dan waktu malam sepertiga lagi minum. Sikit-sikit minum sebab dia pahit. Apa yang akan terjadi? Vertigo yang sedang berpusing-pusing itu, berputar-putar itu hilang dengan izin Allah. Begitu mudah sekali, ya, begitu mudah sekali. Itulah dia herba dengan izin Allah. Ini bukan ubat yang Pak Haji buat ya. Ini adalah herba yang mengandungi di dalamnya obat-obatan minallah, daripada Allah. Kita tak mampu untuk mencipta satu biji nasi pun tak mampu. Ya, kita hanya menanam saja, kemudian Allah yang menciptakan. Tak mampu kita mencipta obat dalamnya. Hanyalah Allah yang menitipkan ubat untuk hamba-hambanya. Jangan lupa ambil ini. Yang kedua, satu orang selalu bertanya, bagaimana pula kalaulah papaya ini, ya, papaya ini dikatakan pula kalau yang jantan. Ada papaya jantan? Ada. Yang ada bunga itu, orang panggil bunga papaya rambai. Rambai. Ya, rambai itu yang bunga-bunga banyak tu buat kerabu. Ya Allah, sedapnya. Kita buat kerabu daripada bunga, daripada pokok papaya jantan. Ini untuk ubat apa ya? Untuk ubat apa? Masya Allah, papaya jantan tu ambil pucuknya yang agak sikit muda, direbus untuk penyakit kanser, untuk penyakit kanker. Subhanallah. Sangat-sangat efektif dan mematikan sel-sel kanser. Tapi ada dalam betik jantan. Oleh sebab itu jangan kecewa kalau buah betik kita yang kita tanam tak keluar buah, yang keluar hanyalah bunga, kerana disitulah menjadi penawar yang baik untuk kita. Baik, bagaimana pula kalau sudah jadi buah begini? Kalau sudah jadi buah begini, dengar betul-betul apa yang Pak Haji nak sebutkan sini. Dengar betul-betul ya, bahawa di dalam papaya ini ada satu bahan yang dipanggil papin. Ataupun kita panggil dia tu satu enzim. Kita ambil yang agak sikit muda sikit, itu biasanya akan keluar getah macam tu. Ini dia panggil pektin. Ya, dibuat dalam industri kosmetik, ya, digunakan di dalam industri makanan. Getahnya itu dibuatnya begitu untuk dapatkan getahnya. Begitu. Untuk buat kompol dia jadi industri kosmetik. Ya, tengok macam tu. Nampak getahnya itu. Getah ni juga buat batuk. Batuk ya, macam cara nanti Pak Haji terangkan. Sebelum tu kita tengoklah getah macam tu. Nampak getah begitu? Itu dia ambilnya. Jadi getah ini dia ambil, inilah dia buat kosmetik yang paling baik. Ya, pektinnya itu dia ambil. Tu kosmetik, jadikan dimasuk di dalam kosmetik dan juga dalam makanan. Tetapi apabila sudah masak macam ni, maka ini dijadikan sebagai ubat untuk colon cleansing, untuk pelawas. Jadi oleh sebab itu kalau orang tu sembelit, ada dua pilihan, mau makan pisang atau mau ambil papaya, maka yang terbaiknya untuk lawas ialah papaya, bukan pisang. Kerana setengah yang ambil pisang akan jadi bertambah sembelit, jadi lem. Jadi oleh sebab itu ambil yang ni. Subhanallah, Maha suci Allah yang tidak menciptakan ini sia-sia. Itu dia antaranya. Bijinya ini, biji ni dijadikan apa? Bijinya ini ya. Bijinya ini jadi obat juga ya, tapi nanti akan Pak Haji ceritakan. Antaranya ubat untuk keluarga berencana. Tapi rasa-rasanya Pak Haji tak mau cerita tentang rahsia bagaimana buat untuk keluarga berencana ni. Ya, cuma dia salah satu daripada ubat cacing. Satu yang Pak Haji nak sebut, kata kalau orang itu hamil, elakkan jangan sampai termakan bijinya ini, sebab dia bisa gugur kandungan tersebut. Boleh gugur kandungan tersebut. Itu di antaranya. Jadi betik ni namanya betik sekaki.
sekaki, nama betik sekaki, kadang-kadang lebih daripada sekaki, kadang-kadang tak sampai sekaki. Kita buat begitu dan kita boleh ambil, boleh makannya, masya-Allah ya. Ya, tu dia antaranya. Ini dia antaranya, buahnya yang cukup manis, mudah saja ditanam ya, guna POC. Tentang guna POC ni, masya-Allah, dapat buah yang besar, buah yang banyak dan juga manis guna POC ni. Organik, jangan guna baja kimia. Jangan guna baja kimia. Kalau guna baja kimia, dia sudah tak menarik lagi. Dia jadi bukan untuk ubat. Ini kita nak guna untuk ubat. Jadi keliling rumah kita tanam dengan betik sekaki. Jangan guna pupuk kimia, jangan guna baja kimia, guna baja organik. Macam mana kita nak gunakan baja organik? Mudah saja. Di sini Pak Haji ambil kesempatan ya, dengan kita ambil kotoran kambing, kotoran sapi atau kotoran ayam ya, kemudian kita bukakan, hamparkan di atas plastik, di tengah cahaya matahari ini kita semprotkan, kita spraykan dengan air POC. Air campuran, maksudnya satu tutup ini masuk dulu macam yang Pak Haji tunjukkan, baca suratul Fatihah, goncangkan 50 kali, yang biang ini masuk ke dalam air, boleh 16 liter, boleh 10 liter, boleh, dan dispraykan, disemprotkan kepada kotoran kambing, sapi atau ayam itu. Kemudian kita biarlah. Jadi besok sekali lagi, lusa sekali lagi, 3 hari berturut-turut, maka kotoran tersebut telah mengandungi pupuk organik ya, yang mempunyai bakteria yang baik ya, mikroorganisma yang baik. Lalu kita letakkan dia di dekat dengan tanaman pohon ini papaya sekaki ini. Nanti insya-Allah nanti Pak Haji cuba untuk videokan tempat penanaman yang telah Pak Haji tanam. Alhamdulillah, masya-Allah, dengan teman-teman kita yang ada di sini, Pak John, juga Pak Mukmin, Abang Ikram kita dan Abang Rahmat kita yang bekerja, masya-Allah, bersama-sama dengan Pak Haji di sini. Alhamdulillah. Itu di antaranya. Baik. Kita dapatkan yang manis sebab selalunya kita tidak mau manis itu ditambah gula. Kalau kita tambah gula, maka itu bukan lagi jadi kebaikan ya. Tetapi gula itu harus alami. Macam mana nak dapat yang alami ya, nak dapat yang warna merah betul dan sebagainya, guna organik. Pasti guna organik. Selepas ini kita semua guna organik. Pisang organik, sayur organik. Semalam kita tunjuk bagaimana kita menanam daripada jahe, halia organik, semua kena organik. Jangan guna kimia lagi. Buat sendiri semua. Kalau tak tahu cara nak buat, datang ke sini, datang ke Yan. Nanti akan Pak Haji tunjuk satu persatu. Buat untuk keluarga kita. Dalam krisis COVID-19 ini, banyak orang yang hilang pekerjaan juga kerana tak boleh kerja lah, duduk di rumah maksudnya. Jadi apa yang mesti kita buat selepas ni? Fikirkan, iaitu kita kena menanam, menghidupkan tanaman, tanah tidak boleh ada yang menganggur. Tidak boleh ada tanah yang menganggur. Jadi sebab itu prinsip pertanian hidayah itu ada 5. Yang pertamanya ialah mesti halal, organik, sihat. Yang kedua, tak boleh ada tanah yang menganggur, tanah yang terbiar. Berapa banyak tanah-tanah yang terbiar yang kita tak usahakan. Hari ini COVID-19 memberikan satu peringatan, alangkah baiknya kalau tanah-tanah kosong itu diusahakan. Tanamlah, mudah saja, gunakan daripada POC ini, insya-Allah. Baik. Okey, kita di mana ni pada hari ni? Apa yang Pak Haji Srimat nak cerita ni? Tak sampai-sampai lagi, baru introduction. Baru pengenalan. Ini pengenalan pun sudah jadi separuh dah masanya. Okey, baik. Tidak mengapa. Yang Pak Haji nak cerita ini ialah penawar daripada kaki gunung Jerai ini ialah dengan 425 juta pesakit di dunia hari ini. Lebih ramai daripada COVID-19. 425 juta. Dengan kematian 37 juta. Virus kah? Epidemik kah?
Dia bukan penyakit epidemik, tapi kita sebut dia sebagai epidemik juga kerana dia menyebar dengan begitu cepat, iaitu penyakit DM, diabetes mellitus, penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis. Jadi oleh sebab itu maka kita kena rawat bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit kencing manis ini. Salah satunya ialah dengan menggunakan pokok yang ditunjukkan sini, iaitu pokok leban. Pokok leban ni, mana kulit-kulit yang muda ni di rauk-rauknya, di korak-koraknya diambil, dibuat teh dan diminum, warna kuning sebagainya. Jadi pokok leban ini telah dipun sekarang dalam peringkat Pak Haji lihat di YouTube itu ada anak-anak daripada Sulawesi juga. Kalau dulu pernah menggemparkan tentang pokok bajakah, kali ini menggemparkan juga dengan pokok halban atau laban yang akan dipertandingkan dalam pertandingan sains di Turki. Masya Allah, sangat menarik. Tetapi tujuan untuk apa? Untuk kencing manis. Memang ternyata benar. Ternyata benar. Orang dahulu-dahulu mereka sentiasa ambil kulitnya ini yang ada kayu sikit-sikit itu direbus, minum, maka ternyata dia beri tenaga. Kalau dalam penggunaan masyarakat dahulu yang Pak Haji tahulah, yang diperingatkan, yang disampaikan, dibuat untuk ubat penyakit keputihan pada wanita, orang yang tak kuat, orang yang lemah tulangnya, orang yang selalu demam, selalu diberikan dia dengan kulit daripada leban ni. Oleh sebab itu maka hari ini halban ini perlu diangkat. Angkat semula. Baik, soalannya di manakah dalam produk HPA menggunakan pokok halban ini? Salah satunya di dalam 7 herba kopi radik My Secawan. Jadi oleh sebab itu kalau kita tak mau ambil kopi, di mana adanya? Ada dalam kapsul radik, ada dalam kapsul 7 angin. Jadi oleh sebab itu banyak orang bila dia ambil 7 angin, dia rasa alhamdulillah, tubuh badan saya dulu ni banyak angin, tapi sekarang ni dah tak ada angin lagi dah. Bukan tak ada angin. Sebab apa sebut begitu? Sebab saya sudah ada tenaga dan sebagainya. Saya sudah tak letih lagi. Saya tak capek lagi seperti dulu. Kerana ada pokok halban, Vital Perbasen yang kita masukkan di situ. Itu adalah khasiatnya. Jadi jangan lupa herba 7 angin, kapsul radik juga masuk juga dalam Paramaria. Itu juga sebagai salah satu daripada pokok halban. Jadi maksudnya tidak jauh terasing sebenarnya. Pengamalan yang diamalkan oleh nenek moyang kita dahulu ini cuma penelitian saja, tidak detail. Tapi kalau penelitiannya detail, Masya Allah, kita dapati seperti pokok salam ni, penelitiannya detail. Masya Allah ni, kalau saya bicara tentang pokok salam, semua orang minta pesan, Pak Haji order pokok salam. Itu di antaranya. Di kaki Gunung Joran ni banyak sekali pokok salam ditanam oleh orang kampung saja. Jadi harus dikembangbiakkan, mengajar orang kampung menanam tanaman keluarga, obat keluarga, insya-Allah. Tapi pokok halban ni pun sama juga. Salma, bila kita ambil dia akan memberikan tenaga kepada kita. Dia bagi energi lebih kepada kita, meningkatkan sistem imun seperti mana yang kita bincangkan. Baik. Persoalannya hari ini orang penyakit kencing manis. Mari kita lihat beberapa perkara tentang penyakit kencing manis. Yang pertamanya Pak Haji sudah sebut, bagaimana caranya supaya herba ini efektif. Kalau hanya sekadar makan pokok halban, sudah satu hari 3-4 liter pun dia tak sembuh kalau kita tak faham tentang konsep. Apa konsepnya? Salah satunya ialah konsepnya makanan nasi jangan makan waktu malam. Satu, ini juga kita kena pesan ni, supaya jangan ada makanan nasi pada waktu malam. Nasi ni kita makan sekali je. Boleh ambil waktu pagi, boleh ambil waktu tengah hari, tapi jangan ambil pada waktu malam. Orang yang ada penyakit kencing manis, kalau makan nasi pada waktu malam, insya-Allah dia tak sembuh. Insya-Allah. Sebab apa insya-Allah tak sembuh Sebab bila dia makan nasi tersebut, jadi insulin kita dah tak peka lagi dah. Yang masuk tu jadi gula, karbohidrat tu bertukar jadi gula, dia tak peka. Jadi salahnya kepada nasi kah? Bukan, nasi tak salah. Waktu ambilnya tak betul. Seperti mana kita nak solat subuh, boleh kita solat waktu matahari sudah tinggi sepegalah, kita solat subuh.
Solatnya bagus, bacaannya bagus, wiridnya bagus, solat subuhnya bagus, tertib. Semua rukunnya sempurna, tapi solatnya pada siang hari. Bisa atau tidak? Tak boleh. Dia ada disiplin, ada caranya, waktu mana nak solat subuh. Begitu juga dengan solat. Kalau sudah solat subuh 2 rakaat, boleh kita solat 4 rakaat. Hari ini kita rasa kuat sikit, kita solat 4 rakaat. Ya, waktu solat subuh. Sebab apa? Sebab kita rasa kuat. Boleh? Adakah diterima? Tak terima. Jadi begitu disiplin. Begitu juga ketika orang penyakit kencing manis ni, jangan bicara lagi tentang obat. Bicara tentang makanan. Jadi kalau orang datang sakit kencing manis, tanya dekat dia, nak sembuh atau tidak? Kalau dia kata saya tak nak sembuh, beritahu kepada dia, makanlah nasi 1 hari 3 kali. Kalau nak, makan malam banyak sikit. Kalau dia kata saya nak sembuh, berartinya mau tak diberikan syarat. Syarat apa? Syarat jangan makan nasi pada waktu malam. Kalau dia kata iya, biiznillah, jalan penyembuhan sudah pun ada di hadapan kita. Kita sudah berada di depan pintu kesembuhan. Perlu hanya membuka pintunya saja. Ambil daripada 7 angin, atau ambil daripada kapsul radik, ambil daripada plantisol. InsyaAllah itu sudah cukup menjadikan kita sihat dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ambil gula putih, gula yang terkuras. Ini disebut sebagai very high index glycemic index. Ya, glycemic index itu ada pada beberapa makanan yang tingginya, seperti makanan yang telah terkuras. Apanya? Makanan yang telah terkuras. Pertama, nasi putih terkuras, tepung terkuras, gula terkuras, susu putih dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil kesemuanya ini, dia meningkatkan lagi penyakit gula kita, penyakit kencing manis kita. Jadi orang tanya, bagaimana kalau dalam kopi ini pun ada gulanya? Adanya dalam kopi itu dineutralkan dengan herba-herba yang bersifat pahit. Kena ada, tapi dia dineutralkan dan tidak boleh diambil sekali dengan makan nasi pada waktu malam. Kalau dia tinggal makan nasi pada waktu malam, biiznillah, minumlah. Kopinya tak akan menaikkan gula, malah akan menurunkan gula. Itu kena faham. Faham sungguh-sungguh ini. Bahawa kalau kita suka ambil roti itu juga meningkatkan gula yang tinggi. Atau kita ambil susu, ataupun kita ambil santan. Santan tu apa dia? Perahan daripada kelapa. Santan apa? Santan yang dimasak. Kalau santan yang mentah itu bisa menurunkan gula. Masya Allah. Minum santan? Ya, santan menurunkan gula. Sama seperti VCO, Virgin Coconut Oil, minyak yang dihasilkan daripada santan tanpa guna api, boleh menurunkan gula. Masya Allah. Dan terdapat juga penelitian terhadap VCO ini yang suka kalau Pak Haji nak kongsikan pada pagi ini sama-sama ya. Sama-sama. VCO ini adalah antivirus juga. Antivirus. Macam mana ya? Kalau kita rasa badan kita tak sedap seperti mana COVID-19, lomorkan seluruh minyak VCO di seluruh tubuh badan kita dan minum minyak VCO selalu. InsyaAllah sembuh demamnya dengan izin Allah, antivirus. Tetapi banyak orang tak fikir nak minum minyak VCO ketika COVID-19 ini, kerana mereka kata minyak VCO tak kuat sebagainya. Siapa kata begitu? Minyak VCO ialah miracle oil. Satu minyak yang ditemui, yang diproses tanpa guna api, tetapi dia adalah penyembuh kepada pelbagai jenis penyakit, terutamanya bagi meningkatkan sistem imun. Cuba kita tengok ketika kita di dalam selepas kelahiran, masih kecil, di atas pangkuan ibu, pada ketika itu, siapa yang jaga imuniti kita? Imuniti kita itu kuat daripada air susu ibu. Air susu ibu itu mengandungi apa? Salah satunya lauric acid, asam laurat. Asam laurat itu ada di mana? Di dalam VCO. Subhanallah. Apabila sudah tidak menyusu lagi, apabila kita sudah besar, maka
dalam tubuh badan kita telah mengetahui bahawa asam laurat itu adalah obat khususnya untuk demam. Maka ketika tubuh itu demam, tubuh mencari-cari mana dia asam laurat, mana dia asam laurat. Minumlah BCO dengan izin Allah. Tetapi kita biasakan, ya, buah kelapa di tepi rumah kita itu memang banyak sekali, jangan sampai kita buang. Itu adalah VCO. Kalau di sini cuba tengok VCO, ya, bersih, murni, dan VCO ini diambil daripada kelapa, khususnya di Dumai, ya, di Pulau Rufat. Masya Allah, ya, diproses. Terima kasih saudara-saudara kita di sana yang telah memproses. Berapa banyak kelapa di sana. Jangan buang. Air kelapa dijadikan POC. Daripada santannya, jadikan dia juga makanan untuk haiwan, dan juga daripada minyak VCO-nya. Sabutnya itu jangan lupa kokopit. Sabutnya juga boleh digunakan untuk pencuci, untuk bahan untuk kita guna untuk mencuci. Banyak lagi kegunaan daripada buah kelapa. Batok kelapa ataupun kita panggil tempurung. Tempurung ni dipanggil batuk. Ini Pak Haji nak share sikit lah dengan peribahasa yang tak difahami oleh anak-anak muda, sedikit saja difahami oleh orang tua-tua. Apa dia? Ada satu peribahasa Melayu mengatakan melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk di tangga tu, yang banyak orang faham bila duduk atas tangga kita batuk itu batuk. Bukan. Batuk itu ialah dulu kalau di rumah Pak Haji, di depan tangga tu ada guri, tempat isi air. Guri tu nak ambil air itu guna batuk. Batuk tu ialah kelapa, tempurung kelapa yang dibuat sebagai pencedok air. Jadi kita cedok air tersebut, kita basuhlah kaki. Namanya itu batuk. Jadi ketika kita peribahasa mengatakan melepas batuk di tangga, maksudnya kita naik atas tangga, kita lepaskan batuk itu ke bawah. Berartinya orang yang membuat kerja yang tak sungguh-sungguh. Tapi orang faham hari ini batuk tu seperti batuk virus COVID-19 tu. Kan tak betul. Pemahaman itu pun tak betul. Okey, kemudian ada lagi sebenarnya bahasa, ya, nanti kita buat kuliah bahasa pula. Okey, harakkan pagar makan padi. Harakkan pagar makan padi. Manalah pagar nak makan padi? Mana betul? Kalau kita fikir peribahasa ni, harakkan pagar makan padi. Tak pernah lagi seumur hidup kita tengok pagar tu dia makan padi. Pagar buat daripada bambu, buat daripada buluh. Pagar yang dipagar untuk pagar dia padi daripada dimakan oleh binatang tu, mana ada yang makan padi? Tapi sebenarnya pagar tu apa? Pagar tu burung. Satu burung yang ditugaskan untuk jaga daripada serangan burung-burung yang lain. Kita harapkan dia. Nama burung pagar. Jadi ketika kita harap burung pagar itu, tiba-tiba burung tu pun makan padi. Itu di antaranya. Jadi peribahasa kadang-kadang tak difahami. Jadi itu harus dibetulkan. Harapkan pagar makan padi itu adalah burung. Itu di antaranya. Baik. Okey, daripada kelapa tadi, batuknya itu juga boleh dibuat arang. Asapnya itu boleh juga dijadikan daripada sabut itu untuk anti hama. Masya Allah. Macam mana cara membuatnya? Belajar sini di PPM Dian ini, insya Allah belajar bagaimana cara membuatnya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu VCO di dalam pengamalan kita, VCO itu boleh digunakan untuk antivirus juga. Cuma apa yang Pak Haji nak sebutkan tentang pokok halban tadi ni, kembali semula ya kepada penawar di kaki Gunung Jerai ini, mereka selalunya ambil dulunya rebus sajalah. Rebus, ambil kulitnya, diserap dia, dikerut-kerutnya kulitnya itu, lalu direbus, lalu diminum pagi, petang, malam diminum. Sembuh untuk penyakit DM. Apa yang ada?
Salah satunya bitositosterol dan stigmasterol. Dia ada saponin. Dia ada satu bahan, kalau kita ambil itu ada sikit-sikit kita rasa pahit, tapi bagus sekali. Bagus. Orang tua-tua dulu kalau pergi ke Bendang, pergi ke bahagian sawah, mana ada suplemen masa tu? Mana ada suplemen yang hari ini dijual? Banyak suplemen yang dijual di farmasi-farmasi. Dulu hanya ada green farmasi saja. Ambil pokok leban, ambilnya kulitnya itulah suplemennya. Tapi badannya Masya Allah besar-besar. Badannya merah dan kuat sebagainya. Orang dulu menebangkan pohon besar-besar ni dengan beliau. Tahu itu apa beliau? Beliau ini ialah kapak panjang. Kapak tangkap panjang di ujung itu mereka tumbangkan pohon yang besar-besar ini. Dengan beliau tu tumbang pohon. Pohon leban ini keras, tapi tumbang dengan beliau. Sebenarnya bukan kekuatan pada beliau, kekuatan kepada orang yang tebang tersebut. Hari ini pokok-pokok rumpai halba, pokok-pokok rumpai yang tumbuh di tepi rumah kita pun tak sempat kita cerah-cerahkan. Pokok lalang pun kita tak boleh tumbangkan. Sebab apa? Sebab lemah sebagainya. Orang tua-tua dahulu kalau semakin banyak melahirkan anak, semakin sihat, semakin jalannya tegak, semakin pipinya meninggi begitu. Sebab apa? Sebab selepas saja dia bersalin, dia minum herba. Dia ambil herba, peracikan herba, dia rebus, dia minum. Hari ni baru bersalin anak seorang sakit pinggang. Jalan pun sudah sengit-sengit dah. Sebagainya. Kenapa soalnya minta maaf sebab suplemen banyak. Kalau suplemen banyak, kenapa jalan sengit-sengit? Kalau suplemen dah banyak sangat wang kita dah tak pandang pada herba, tidak ada data klinikal lah sebagainya, kenapa jalan sengit-sengit? Kenapa tak macam orang dulu, kuat, gagah, perkasa, tulangnya bukan main lagi sebagainya? Sebab kita tak percaya. Ceritanya kita tak percaya. Kita hanya percaya kalau sudah dikemas rapi-rapi, diletak tempat cantik-cantik, dimasuk dalam bilik yang berawa dingin, yang jualnya pula orangnya cantik-cantik, kita percaya. Harga pokok halban di tepi rumah kita, tak percaya kita. Halban manalah, siapa yang nak promosinya? Kalau Pak Haji tak cerita, duduklah dia dalam hutannya. Tak ada siapa promosinya. Dia tak masuk dalam surat, dia masuk dalam iklan di TV. Dia duduk iklannya pada burung-burung yang terbang. Burung terbang, ambil dia punya buah, dia makan, bawa terbang sana. Daripada kotoran burung tersebut jatuh keluar lagi, terus menerus tumbuh di atas muka bumi. Mudah-mudahan satu hari orang tersedar daripada kehidupannya untuk sudi-sudilah mengambilnya. Ada orang bertanya, Pak Haji, boleh tak kita ambil pucuk ni kita buat ulang? Tak boleh. Orang tak jadi pucuknya buat ulang. Tapi kalau kita nak jadikan, boleh coba inovasi. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan yang paling sedih, hanya tinggal menyepi. Pohon tua ini yang dulunya pernah dijadikan sebagai obat tradisi keluarga untuk jadi kuat berjasa pada manusia, kini hanya berada di hutan kaki Gunung Jerai. Tak siapa yang sudi untuk melihatnya. Itu bahasa sastranya. Kalau nak tulis bahasa sastra boleh. Nanti insya-Allah Pak Haji boleh bersastra tentang pokok halban. Ingin dengar sastra pokok halban? Sastra boleh? Okey, halban yang ku kenal, yang mempunyai 3 helai daun, melambangkan witir, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang witir. Halban, kalaupun tidak daunmu 3, dia jadi 5. 5 juga witir, mengingatkan aku pada solat 5 waktu. Halban, tubuhmu kukuh seperti seorang mukmin yang tidak stres dengan COVID-19, yang tak bunuh diri kerana terkurung di dalam rumah. Halban, kamu ini memberikan manfaat kepada umat seperti seorang mukmin
yang dikasihi Allah, yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Halban, kamu tumbuh bukan sia-sia, tetapi kamu tumbuh di kaki Gunung Jerai. Untuk siapa? Untuk orang yang boleh menilai. Bagi mereka yang lupa dan alpa, kita tinggalkan sahaja. Bagi mereka yang asyik bertanya, mana data klinikanya, teruskan makanlah suplemen sampai bila-bila. Halban, engkau tumbuh bukan sia-sia. Engkau tumbuh untuk hamba Allah, untuk mensyukuri sebahagian daripada ayat kauniyah. Halban, kami tetap melihatmu sebagai salah satu daripada ayatul Rahman, sebagai satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat Ar-Rahman. Di bawah langit Allah yang maha luas, di atas bumi yang terhampar inilah kami mensyukuri nikmat ini, sujud kepadamu ilahi, dengan hanya melihat pokok halban. Itu dia puisi dia. Bapak dan ibu sekalian, apapun yang penting pokok halban ni bukan takat berpuisi, tapi kena rebus, kena makan, kena minum. Ada dalam produk kita. Jangan lupa kopi radik itu ada halban, pokok halban. Apapun jangan lupa terus makan. Istiqamah, fit, fokus, istiqamah, taat. Kalau nak berjaya ni kena ada fit. Nak fit tu kena kuat. F pertama ialah fokus. Fokus dengan ilmu. Jangan tengok-tengok sikit-sikit video Pak Haji ni, kerana tengok Pak Haji ni berkerut-kerut saja. Taklah muka cantik-cantik macam artis-artis. Tengok berhenti. Fokus. Jangan tengok pada wajah Pak Haji yang dah tua ni. Tengok pada apa yang Pak Haji sebut. Tengok itu. Yang pertama, fokus. Yang kedua, istiqamah. Terus ambil. Jangan hari ni saja kita ambil, besok kita tinggal, lusa kita ambil kembali, kemudian entah bila lagi kita nak ambil. Terus istiqamah. Yang ketiga ialah taat. Taat berartinya kita belajar untuk kita yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT. Bila Allah menciptakan kebaikan kepada manusia, kebaikan itu bertebaran di atas muka bumi dalam berbagai bentuk. Salah satunya ialah herba. Itu di antaranya. Jadi di kaki Gunung Jerai ini banyak sekali pokok halban ini yang telah pun dibakar ataupun ditebang-tebang, ditanam dengan pokok-pokok yang lain. Walau bagaimanapun masih terdapat lagi tumbuhan ini hidup melia di dalam beluka-beluka di rumah-rumah kita, di kampung-kampung kita. Jangan sampai dilupakan. Terima kasih yang mengikuti program Pak Haji pada hari ini. Kita jumpa lagi pada besok hari. Jangan lupa produk kita COVID-19. Jangan rasa takut, jangan rasa bimbang. La tahaw wa la tahzan. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa bimbang, jangan kamu la tahzan, jangan kamu bersedih hati. Allah tidak meninggalkan kamu, wahai orang-orang yang beriman. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Sabar, sabar. Fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Sabar, insya-Allah kesembuhan akan pasti berlaku, insya-Allah. Jangan lupa embun pagi spray, SJ2, kopi radik, Mas Cawan. Dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik.